Okey, ini adalah pembinaan kertas 1 ulang kaji set B dengan nombor-nombor seperti berikut. Okey, soalan nombor 6 set B kertas 1 Okey. So bila dapat soalan macam ni, awak baca FM, ni F, ni M. So FM sama dengan N. Awak pun boleh baca GN sama dengan 32. Awak pun boleh baca GFM sama dengan 32. Okey, so dia bagi FX sama dengan X tambah 1. Kalau tempat X tu kita masuk dengan M, so dia akan jadi FM M tambah 1. So ni sama dengan N. Okey. Yang bawah pula GN kita masuk kat ni. So akan jadi GN sama dengan 4N tambah 8 sama dengan 32. So sebab GN sama dengan 32 kan. So kita solve dulu. 4N tambah 8 sama dengan 32. 4N sama dengan 24. N sama dengan 6. Buat masuk N kat situ. So M tambah 1 sama dengan 6. M sama dengan 5. Okey. So ni jawapan dia. Jawapan cikgu bagi tu ada salah sikit. Okey, nombor 7. Okey, dekat rajah menunjukkan graf fungsi kuadratik. So dia bagi keadaan A adalah pemalau. State the equation axisymmetry of the curve. So dia nak cari axisymmetry, nak cari yang tengah-tengah ni lah. Duduk bahagian positif Okey, so kita tak tahu X apa, tapi kita tahu nilai Y bila X tu pasti simetri, nilai Y maksimum adalah 8. Okey, nak tahu titik macam ni, soalan ni kita kena buat penyempurnaan kuasa 2 bagi jadi bentuk macam ni kan. So kita buatlah. Okey, sebab dia ada negatif dekat depan X squared ni, kita kena faktorkan negatif tu dulu. Tu jadi X squared kat dalam. Okey, AX ni positif, so kita jadikan dia negatif lah. Sebab kat luar dah ada negatif kan. Bila kembang kita dapat balik negatif X squared tambah AX. 4 ni kita tak faktor, kita tulis je kat belakang. Okey, kemudian negatif kat luar. X squared tambah, bukan tambah, tolak, follow kat situ Okey. X squared tolak AX. Okey, baru kita tambah. Apa yang dah X, negatif A, kita per dengan 2. Dan tolak benda yang sama. Tutup kurungan, kemudian tambah 4. Okey. Kemudian, macam biasa, negatif kat luar ni. Dan dalam ni kita ambil yang kurungan, kita buat kurungan kecil yang ada yang kuasa 2. So, ambil X, tolak yang kat sini, A per 2 lah, kuasa 2. Okey, tolak, negatif A kuasa 2, A kuasa 2, 2 kuasa 2, 4. Okay, tambah 4 kat luar. Okey, kita kembangkan negatif kurungan. Negatif jadi positif A squared per 4 and then tambah 4. Okey, so kita compare lah yang graf ni maksimum lah, sebab tu dia ada negatif kat sini kan. Okey, so paksi simetri kita ambil kat sini kan. Kita samakan dengan kosong. X tolak A per 2 sama kosong. X sama dengan A per 2. Okey, so yang belakang ni Y. Y kita tak 8. So kita boleh carilah nilai A. So A squared per 4 tambah 4 sama dengan 8. A squared per 4, 8 tolak 4, 4. A squared sama dengan 16. A sama dengan 4 ataupun negatif 4. Okey, so kita tengok A ni 4 ke negatif 4. Kita masukkan A kita dapat ni dekat persamaan paksi simetri tadi. So kalau A kita 4 bagi 2, 2.
Kalau A kita negatif 4, 4 bahagi negatif 4 bagi 2, negatif 2. So kita ambil positif lah sebab A kita kat positif kan. X kita kat positif. So maka X sama dengan 2. Okay, nombor 9. Ada tanya nombor 9. Okay, dia kata keuntungan diberi sebagai FX. Yang keadaan X mewakili bilangan helai baju. Cari keuntungan maksimum bagi syarikat itu yang diperoleh pada bulan Februari. Maksudnya ni daily ni harian harian banyak ni. Kalau Februari 2019 dia bukan tahun lompat, so kita ada 28 hari lah. So kita kena cari dulu keuntungan maksimum bagi sehari yang kita darat dengan 28 hari. Okey, awak kena ingat macam ni 2019 ni tahun bukan tahun lompat. Tahun lompat yang paling hampir kita adalah 2020 2020 tahun lompat kan. Kalau tak cikgu boleh cek internet kan. 2020 tahun lompat. Kalau 24 tahun lompat Februari tu 29 hari lah. Okey, so apa kita buat nak cari keuntungan maksimum tu, kita kena tulis bentuk macam ni. Di mana yang belakang ni adalah nilai maksimum, iaitu kalau dalam kes ni adalah keuntungan maksimum lah. Yang ni B ni nilai X apabila keuntungan dia maksimum. Nilai baju, bilangan helai baju bila keuntungan maksimum. So daripada bentuk FX ni, kita kena jadikan bentuk ni, kita kena buat penyempurnaan kuasa 2 lah, completing the square. So step pertama kita kembang. Negatif 2x darab 2x negatif 4x kuasa 2. Negatif 2x darab negatif 210 adalah 420x. Kemudian tolak 8000. Okey, dia bukan x squared kat depan, so kita kena faktorkan dulu. Negatif 4. So yang ni cikgu bahagi 4 lah. 420 bagi 4 dapat negatif 105 lah x. Cikgu faktor 2 yang pertama, yang belakang cikgu tak faktor tak perlu Okey, ni kita buat penyempurnaan kuasa 2. X squared tolak 105x. Kita tambah dengan apa yang darab x, iaitu negatif 105. Kita bahagi 2 kuasa 2. Tolak benda yang sama. And then kita tutup kurungan, tolak 8000. 8000 kita tak faktor Okey, apa yang kita buat macam biasa. Ambil yang kuasa 2, iaitu yang dengan yang ni kan. Buat kurungan kecil tu. X tolak 105 per 2. Dia tak boleh pemudah so biar je. Okey, kemudian kita tolak, kita boleh tolak. Negatif 105 per 2 kuasa 2 akan dapat 11025 per dengan 4. Dan kita tutup kurungan, tolak 8000. Dan kita expand balik, negatif 4 darab dengan kurungan kecil, kita dapat macam ni lah. Dan negatif 4 darab dengan yang ni, kita akan dapat tambah 10025 and then tolak 8000. So persamaan kita betul. 11025 tolak 8000, kita akan dapat 3025. And then 3025 ni untuk sehari kita darat dengan 28, akan dapat 84700. Yang ni pun cikgu rasa ada salah jawapan cikgu bagi Okay, so this is your final answer. Okay, nombor 10. First kali kita tengok rumus yang kita akan gunakan. Cari rumus ni dalam formula sheet Okay, lepas tu kita masukkan, kita ambil ni, kita masuk dalam rumus. A jadi P, B jadi 45. So akan jadi tangent P tambah tangent 45 bahagi 1 tolak tangent P tangent
45. Okey. So tangent P tak boleh buat apa, kita tulis je tangent P. Okey, tangent 45 boleh tekan kalkulator Tangent 45 akan bagi awak jawapan apa? 1. So tangent 45 1, so tambah 1. 1 tolak tangent P darab 1. So akan jadi tangent P tambah 1 tolak tangent P. Okey. Lepas tu yang ni lah kita samakan dengan yang belah kanan ni. Okey, lepas tu kita ada okey, tangent 45 tolak P ni pun awak kena masuk dalam rumus tu juga. Jadi tangent 45 tolak tangent P bagi 1 tambah tangent 45 tangent P. So ni apa jadi? Tangent 45 kan tadi 1. Okey, bila dapat macam ni, kita boleh shoot ke atas. So bawah ni kita ada tangent P dengan tangent P. Bila darab sekali, dia akan tangent P tambah 1, darab silang kuasa 2 sama dengan 4 ni. Kemudian yang ni dengan yang ni bila darab sekali, 1 tolak tangent P kuasa 2. Okey, sampai sini awak expand macam biasa. So jadi tangent square P tambah 2 tangent P, 1 kuasa 2, 1. Dan belah kanan pun 1 kuasa 2, 1. 1 darab tan P darab 2, 2 tan P tambah tan P kuasa 2. Macam tu. Yang penting tulis macam ni je. Dukungan tan kuasa 2P. Okey. So lepas kembangan, kita buka kurungan tu lah. 4 tolak 8 tangent P tambah 4 tangent square P. So tangent square bawa ke sebelah sana. Jadi 3 tangent square P. 8 dengan 2 10 tangent P. 4 tolak 1 3 tambah 3. Okey. So equation akan jadi macam ni. Okey, so sampai sini dia sama je kita tulis 3 tangent square P tolak 10 tangent P tambah 3 sama kosong. Awak faktorkan pakai EQN. So akan jadi 3 tangent P tolak 1 dengan tangent P tolak 3. Awak dapat 1/3 dan 3. So tukar yang macam ni. And then samakan dengan kosong. 3 tangent P sama dengan tolak 1 sama kosong. So 3 tangent P sama dengan 1. Tangent P sama dengan 1/3. Yang belah sini tangent P sama dengan 3. Okey. So tangent P 1/3 maksudnya tangent berada di tempat positif. Which is kat sini. Sini. So arc sin tangent. Arc sin 1/3. Shift tangent 1/3 dalam kurungan. So akan dapat 18
18.43. So ambil 2 tempat je. 18.43. Okay. So 18.43 ni satu di sini. Satu di sini. Yang positif kan. So kalau ni 18.43, kita start kosong. So ni sampai sini adalah 180 tambah 18.43. So akan dapat 198.43. Okay, yang ni pula P sama dengan arctangen 3 71.57. Okay, satu lagi 180 tambah 71.57. Akan jadi 251.57. So ada 4 jawapan untuk soalan ni lah. Okey, soalan nombor 16. Kita kena cari nilai had yang berikut. Okey, bila dia kata K menghampiri kosong kat sini, maksudnya kita kena masukkan dekat K tu kosong. Kalau kita masukkan sekarang, kosong tolak kosong, kosong bagi kosong. Jadi kosong per kosong. Kosong per kosong adalah nombor yang tidak valid, tak boleh bahagi. Bawah ni tak boleh jadi kosong. So kita kena adjust persamaan ni supaya bila kita masukkan K sama kosong, bawah tak akan jadi kosong. Tak boleh jadi kosong per kosong. So kita kena fikir lah. Okay, salah satu cara boleh faktor. K kuasa 2 tolak K. Faktor jadi K tolak 1 bahagi K. Okay. So sekarang ni bila sampai kat sini, kita faktor yang kat atas tu kan, K bawah ni kita boleh potong. Okay, sekarang ni K kita boleh masukkan nilai kosong kan. So kosong tolak 1 sama dengan negatif 1. So dia valid number lah, negatif 1. Okay, yang B, K menghampiri infinity. Kalau kita masukkan sekarang, K tu kita jadikan infinity, bahagi dengan 3 tambah infinity. Infinity adalah infinity lah. K 3 tambah infinity jadi infinity juga kan. Sebab 3 tu kecil je. So dia masih infinity. Infinity pun nombor yang tidak valid. Dia macam kosong per kosong. So kita tak boleh masukkan saja. Kita kena adjust persamaan ni. Okey, cara nak adjust, macam kat atas kita boleh faktor, yang kat bawah tu kita boleh bahagi dengan K. Semua semua K, 3 K ni kita bahagi dengan K semua. Okay, so atas tu K bahagi K, bawah 3 bahagi K, tambah K bahagi K. Okay, K bahagi K kan 1. Okay, 3 bahagi K, K bahagi K kan 1. Okay, so kita lajak pula 16. Okay, so kat sini 1. Okay, sekarang ni kita masukkan K tu sebagai infinity. 3 bahagi infinity tambah 1. So atas tu 1, 3 bahagi infinity, 3 bahagi benda yang paling banyak. Bila benda kecil bahagi nombor besar, jawapan kita menghampiri kosong. Cubalah 3 bahagi 100,000. Jawapan kita akan menghampiri kosong. So kita boleh replace dengan kosong terus. Ini tambah 1. So bawah jadi 1 lah. 1 bahagi 1 jadi 1. Rajah menunjukkan segelas minuman yang mempunyai diameter dasar 4 cm, diameter atas 8 cm dan ketinggian 11. Cari isi padu bagi gelas itu kepada ml terdekat. Okey, bila isi padu kita nampak putaran dia macam ni kan. Dia pada paksi Y lah. Sebab putaran dia lalu kat Y. So rumus kita dy kat belakang. Bila ditanya isi padu, kita terus bila dy dia ada, rumus kita ada x squared, ada pi kan. Okey, so kita akan guna rumus ni lah. So x squared kita adalah kuasa 2 benda ni. So kita kena kuasa 2. So kita kuasa 2. 2y tambah 22 kuasa 2 per dengan 11 kuasa 2, 121. So integrate benda ni, pi dy. Integrate apa? Okey, ni kita punya line yang rotate tu. So antara kita baca dekat Y lah. So bawah ni kosong sampai tinggi dia 11. So kita integrate kosong sampai 11. Sampai 11 Okey.
So kembangkan dengan betul. Bila kembangkan dengan betul, dia akan dapat 4y kuasa 2 tambah 88y tambah 484 dengan 121 pi integrate 0 hingga 11 dy. Okey. So kalau awak tak nak kacau 121 ni, boleh letak kat luar dulu. Pi 121 sebab dia tak ada y kat situ, so kita boleh letak kat luar. So kita integrate yang dalam ni je. 4y kuasa 3 per 3 tambah 88 y kuasa 2 per 2 tambah 4y. Okey, yang ni nak integrate antara 0 hingga 11. Okay, so masukkan 11 and then masukkan 0. Awak akan dapatlah jawapan nanti 308 pi per 3. Okay. Kena tekan kalkulator lah. Kalau siapa tak dapat tu boleh tanya lagi lah. Tapi ni basically macam ni. Awak tekan kalkulator dulu Okey, soalan nombor 19. Pun boleh ubah X dan Y dihubungkan dengan persamaan Y sama dengan 2P per X tolak Q. Dalam keadaan P, Q adalah pemala. Jika Y melawan X dipelukkan satu lengkung melalui negatif 1, negatif 5, diperoleh. Jika X melawan Y, kalau kita punya paksi tu X dengan Y, satu lengkung titik negatif 1, negatif 5. Negatif 1, negatif 5 isam Y kat mana? Kat sini kan. Negatif 1, negatif 5 diperoleh, dia kata. So, katakan lengkung macam ni lah kan. Jika 1 per Y melawan X dipeluk satu garis lurus dengan kecurunan. Okay. Contohlah kita buat peluk kecurunan kita 0.25. Itu maksud dia. Okey, so kita ada dua graf kat sini. Graf 1 dan graf 2 lah. Okey, kita gunakan maklumat graf 1 dulu, di mana Y adalah negatif 5, X adalah negatif 1. Kita masukkan dalam persamaan. So, dari graf 1. Ni graf 1, ni graf 2 So, dari graf 1, Y kita negatif 5. 2P tak tahu, X kita negatif 1. Tolak Q. So, shoot ke atas, jadi 5 tambah 5Q sama dengan 2P. Okey, kita dapatlah satu persamaan lah. Okey, dari graf 2 pula. Okey, kita nak pakai graf 2, kita kena bagi Y kita 1 per Y. So, macam mana jadikan persamaan 1 per Y? Y ni kita letak Y per 1. Sebelah kanan kita terbalik lah. Minta maaf yang ni kan. Okey, cikgu salin persamaan asal dulu. Y per 1 sama dengan 2P per X tolak Q. Okey, bila kita nak 1 per Y, kita terbalik sebelah kiri, kita terbalik juga sebelah kanan. Okey, bila kita pecahkan yang ni, akan dapat 1 per 2PX tolak Q per 2P. Okay, so kecurunan kita sekarang ni 1 per 2P. So, kecurunan bila kita plot 1 per Y melawan X adalah 0.25. So, 1 per 2P sama dengan 0.25. 0.25 ni sama juga dengan 1 per 4. So, 1 per 2P sama dengan 1 per 4. So, kita tengok bawah 1 dah atas sama. So, bawah 2P sama dengan 4. P sama dengan 2. Okey, bila P sama dengan 2, kita dapat kat sini. Kita masukkan balik dekat persamaan ni. Dan kita kira untuk Q lah. So, 5 tambah 5 tambah 5Q sama dengan 2. P kita 2. So, 5Q sama dengan 4 tolak 5 negatif 1. Q sama dengan negatif 1 per 5. So, ni jawapan kita lah.